Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membicarakan tentang kaedah bahasa Arab, iaitu yang bertajuk Ad-Dhamair ataupun kita panggil sebagai kata ganti diri. Kata ganti diri dalam bahasa Arab terdapat tiga pecahan. Pertama ialah dhamir munfasil, iaitu dhamir kata ganti diri yang berpisah. Kemudian yang kedua adalah dhamir muttasil, dhamir yang bersambung, dan seterusnya ialah dhamir mustatir, iaitu dhamir yang tersembunyi. Ayo kita fahami maksud dhamir dahulu. Okey. Ad-dhamair. Dhamir bermaksud asma'un mabniyah, itu kata nama yang terbina, تدل على المتكلم والمخاطب أو الغائب, iaitu kata nama yang terbina di mana yang menunjukkan kepada kata ganti diri yang pertama. Al-mutakallim itu adalah kata ganti diri yang pertama, awil mukhatab kata ganti diri kedua, dan juga al-ghaib kata ganti diri ketiga. Wahia ala salasati anwa'in, dan ia ada tiga pecahan. Okey, yang pertama adalah dhamir munfasil. Okey, kita fahami maksud dhamir munfasil. Dhamir munfasil allati tuntaqu liwahdiha min ghair al-irtibati bi kalimatin thaniyah. Bermaksud dhamir tersebut disebut secara sendirian tanpa ada sebarang sambungan atau ikatan bi kalimatin thaniyah, dengan perkataan yang lain. Okey, maksudnya dhamir munfasil ni adalah dhamir yang asal. Okey, yang mana tak ada bersambung dengan mana-mana perkataan. Okey, contoh. Okey, bukan contohlah. Okey, dhamir terdapat 14 dhamir. Okey. Dan dia dipecahkan kepada tiga bahagian lah. Pertama, kata ganti diri ketiga al-ghaib, kemudian kata ganti diri kedua al-mukhatab, dan kata ganti diri yang ketiga, yang pertama al-mutakallim. Okey, kita tengok di sini kata ganti diri yang ketiga, al-ghaib. Okey, tersebut sama-sama. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Maksudnya dia, mereka berdua, mereka semua. Dia, mereka berdua, mereka semua. Apa bezanya? Okey, tiga yang pertama ini menunjukkan kepada muzakkar, lelaki, mana tiga yang seterusnya ialah merujuk kepada perempuan. Jadi huwa talibun. Okey, kita boleh sebut Muhammad talibun. Man hadha? Hadha Muhammad. Man huwa? Okey. Huwa talib. Siapa dia? Dia pelajar. Hadha Muhammad. Huwa talib. Ini Muhammad. Huwa talib. Dia pelajar. Okey. Kemudian kalau dua orang, huma taliban. Mereka berdua, dua orang pelajar. Okey. Dan hum tullabun. Okey. Dan mereka pelajar-pelajar. Okey, lelaki. Okey, pada pelajaran yang lepas, antum semua telah belajar tentang kategori isim. Okey, dari segi binaannya, iaitu nakirah ma'rifah, dari segi jantinanya, muzakkar muannas, dan dari segi bilangannya, iaitu mufrad, musanna, jama'. Okey, jadi apabila kita melihat perkataan talib ini, kita mendapati kalau dari segi bentuknya dia adalah nakirah, satu. Dari segi jantina dia adalah muzakkar, betul. Dan dari segi bilangan dia adalah mufrad. Jadi setiap perkataan itu, isim itu, dia akan terangkum, okey, ketiga-tiga kategori tersebutlah. Kita pilih satu lah. Dia adalah mufrad, dia adalah muzakkar, dan dia adalah nakirah. Macam tu. Okey, jadi di sini kita tengok di sini huwa, huma, hum ini dia memang merujuk kepada bilangan lah. Huwa seorang, huma dua orang, hum ramai, hiya dia perempuan seorang, huma mereka berdua, hunna mereka perempuan ramai. Jadi apabila ini dah merujuk kepada bilangan, maka perkataan seterusnya pun akan berubah mengikut bilangan yang ada pada perkataan masing-masing lah. Okay, tengok kat sini. Huwa talib, dia seorang. Huma dua orang. Hum ramai. Mereka hiya talibah. Okay, dia seorang pelajar perempuan. Huma talibatan. Ta dan alif nun. Dan kita belajar itu tanda musanna ialah alif nun dan juga ya nun. Okay, bezanya pada kedudukan di dalam ayat. Okay, dan juga hum. Hum juga kita belajar kalau kita jadikan dia sebagai kategori apa? Mufrad, musanna, jama'. Kan kita dah belajar itu jamak muzakkar salim. Jamak ada
ada 3. Pertama jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Okey, hum ini hanya akan terpakai kepada jamak muzakkar salim. Manakala hunna pula terpakai kepada jamak muannas salim. Bagaimana pula dengan jamak taksir? Okey, kita tengok perkataan tulab. Tulab ini adalah pelajar-pelajar dan mereka adalah manusia, kan? Tapi bentuknya adalah bentuk jamak taksir. Maka jamak taksir di sini dia adalah manusia. Jadi dia masuk, dia boleh masuklah sebab dia adalah manusia. Manakala jamak taksir yang bukan dari kategori manusia, contohnya benda. Contohnya seperti qalamun, jamak taksirnya ialah aklam, aqlam ataupun apa lagi? Buyut ataupun kutub. Okey, mereka tidak boleh, perkataan-perkataan ini tidak boleh masuk pada perkataan hum, pada dhamir hum. Okey, take note semua. Perkataan-perkataan jamak taksir yang tadi tu, dia adalah muannas dan masuk pada tempat hiya. Okey, kenapa hiya? Hiya sebab dia adalah benda. Okey, dia jamak taksir menunjukkan kepada benda, maka dia masuk bawah. Okey, pada dhamir hiya sahaja, yang lain tidak. Okey, dan di sini semua adalah manusia. Jadi kita faham. Manakala hiya untuk dia seorang pelajar, huma 2 orang pelajar perempuan, manakala hunna adalah ramai, dan hunna ni jamak muannas salim lah, dia ada tanda alif ta. Okey, perkataan hum, okey, dia jamak muzakkar salim. Kita mempelajari pada bab yang lalu iaitu tanda jamak muzakkar salim ialah waw nun. Jadi kita boleh ubah, boleh tambah perkataan yang lain. Contohnya hum muslimuna, hum syakiruna, hum muhandisuna. Boleh. Ataupun jamak taksir yang lain merujuk kepada manusia. Contohnya hum auladun. Mereka itu anak-anak. Hum ulama. Begitu. Okey, kemudian kita pergi kepada kata ganti diri yang kedua, iaitu awak, kan, awak berdua. Okey, itu adalah kata ganti diri yang kedua, al-mukhatab. Okey, dia ada 6 juga. Okey, sebab apa? Sebab dia 3 untuk lelaki dan 3 lagi untuk perempuan. Okey, anta, antuma, antum. Itu yang pertama. Anta, awak lelaki, antuma, awak berdua 2 orang. Awak berdua lelaki, antum ataupun kamulah, kamu semua ramai. Okey, untuk ramai lelaki. Anta, antuma, antum. Anta talib, antuma taliban, antum tullab, antum muslimun, antum shaimun, antum muhandisun. Boleh. Okey, anti untuk awak perempuan. Anti talibah, sama macam hiya lah. Antuma talibatan, antunna talibat. Okey, nak ulang balik sini bahawa dhamir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, kerana dia adalah kata ganti diri ketiga, kita boleh menukarkan dhamir-dhamir ini kepada nama orang. Muhammad talib, Muhammad dan Ali taliban, Muhammad, Ali dan Qasim tullab. Ini pula hiya, Fatimah talibah, Fatimah wa Aminah talibatan, Fatimah, Aminah dan juga Siti talibat. Itu di sini bahawa dhamir ini dia merujuk kepada seseorang lah ataupun ramai. Okey, manakala kata ganti yang pertama ataupun al-mutakallim ada 2 sahaja, iaitu ana, nahnu, itu saya dan juga kamu, atau bukan, saya dan juga kami. Nahnu ni maksud kami ataupun kita. Kalau kita kata ana talib, saya pelajar lelaki. Kalau perempuan yang bercakap, ana talibah. Okey, nahnu tullab, nahnu muhandisun, nahnu muhandisat, nahnu muslimun, nahnu muslimat. Okey, jadi nahnu ni boleh masuk untuk semua yang mana merujuk kepada diri sendiri. Kalau 2 orang pun boleh. Nahnu talibatan, kami 2 orang pelajar perempuan. Kan masih lagi kita guna kami, tak guna mereka, kita ataupun dia berdua, kita akan guna kami juga. Nahnu taliban, kami 2 orang pelajar lelaki. Macam tu. Jadi nahnu ni dia untuk 2 orang minimum dan lebih. Okey. Mari kita fahami pula seterusnya adalah bahagian apa, itu pecahan yang kedua
ataupun domir yang kedua iaitu domir muttasil, domir yang bersambung. Okey, apa maksud yakunu daiman muttasilan bil af'al? Domir bersambung, okey, domir bersambung ini dia ada tiga, ada dua sebenarnya. Okey, pertama, domir itu dia bersambung dengan fi'il dan satu lagi dia bersambung dengan isim. Okey, ini yang pertama lah. Okey, tapi itu akan belajar lebih lagi pada bab fi'il nantilah. Okey, anda nak bagi secara ringkas antara tanda-tanda domir, okey, agar antum faham apa yang akan antum belajar nanti. Okey, antum akan jumpalah benda-benda ni. Okey, ta ini contohnya ta antum akan jumpa pada fi'il madhi. Okey, belakang fi'il madhi tu nanti ada banyak ta. Darasta, darastuma, darastum, darasti, darastu, fahimtu, fahimtuma, fahimtum. Jadi semua ta, ti, tu, tum tu itulah ta fi'il. Itulah domir. Manakala na, contohnya macam fahimna. Okey, na itu adalah domir yang bersambung dengan fi'il. Okey, yang ketiga adalah alif. Alif isnain. Alif ni yang nak menunjukkan kepada dua orang. Darasa, mereka berdua telah belajar. Darasata, mereka dua orang perempuan telah belajar. Jadi dia ada beza lah lelaki dan perempuan. Dan waw jamaah. Waw nak menunjukkan kepada jamaah, ramai. Okey, jadi itu akan dapati pada perkataan darasu, yadrusuna. Kalau entum buka Quran kan, entum mesti jumpa huruf waw jamaah ni banyak sangat. Okey, kemudian yang kelima ya mukhatab dan ya mutakallim. Ya yang membawa maksud yang merujuk kepada awak lah, awak perempuan sebab untuk fi'il mudhari' bagi domir anti tadrusina, anti tu maksud awak kan. Jadi tadrusina ni ya di sini adalah merujuk kepada domir anti. Manakala ya mutakallim pula, okey, adalah ya yang membawa maksud saya. Ini ya yang membawa maksud awak perempuan. Manakala ya ni pula membawa maksud maksud saya. Contohnya pada perkataan syakaroni. Ni adalah saya telah mensyukuri saya, telah mensyukuri kepada saya lah. Maksudnya thanks, he thanks me. Itu maksud dia di sini. Bukan saya bersyukur tapi dia telah mensyukuri saya. He thanks me. Okay, mana ka pula bermaksud awak. Dia ada ka, ada ki kan. Nama tu adalah kaf mukhatab. Kaf bermaksud awak lah, kata ganti diri yang kedua. Syakaraka, syakarukuma, syakarukum. Okay, dan ha yang ketujuh ialah dia, bermaksud dia. Okay, ini domir lah, ini semua adalah domir. Syakarahu telah mensyukurinya, darabahu telah memukulnya, akalahu telah memakannya. Kan? Jadi akalahuma, contohnya macam apa? Al-fil akalahuma. Okey, gajah itu telah makan mereka berdua. Jadi huma itu adalah domir yang bersambung dengan fi'il. Okey. Itu yang pertama. Okey, bagi domir yang bersambung, pertama bersambung dengan fi'il. Yang kedua pula, domirul jarril muttasil. Domir jar yang bersambung. Maksudnya apa? Domir muttasil bil asma. Domir yang bersambung dengan isim ataupun huruful jar. Okey. Kita tengok contoh. Ya di sini maksud saya sama. Jadi bila kita kata bersama dengan isim, kita kena datangkan isim dulu. Jadi kitab ini adalah isim. Ya ini adalah saya. Kitab adalah buku, buku saya. Begitu. Kita tak kata buku anak. Tapi kitabi, buku saya. Na di sini maksud kami. Na okay, dia membawa maksud kami lil jama'. Okey, lil muzakkar jama' muannas. Jadi kitabuna. Okay, dia untuk ramai lah, sama ada ramai lelaki atau ramai perempuan, kita mesti guna na. Kitabuna, buku kami. Ustazuna, ustaz kami. Abuna. Okey. Dan ka ni contoh contoh. Okey. Ka maksud anta, awak. Kitabuka, buku awak. Kitabuki, buku awak juga tapi untuk perempuan. Okey, okey, ini lebih jelas. Okey, ini lebih jelas. Okey, kita tengok jadual ni, kita akan lebih fahamlah. Okey. Okey, kalau kita perhatikan di sini, dia punya kotak-kotak ni sama je macam yang awal tadi. Okey, kalau antum perhatikan ada perbezaan iaitu pada domir ini. Okey, disebabkan dia adalah domir bersambung, maka dia tidak sama dengan domir yang berpisah. Okey. Asal yang kita belajar tadi, domir yang 14 tadi tu dia ada domir, dia dimulakan dengan domir huwa, kemudian huma,
hum. Kemudian ada hiya, huma, hunna. Betul? Ini untuk kata ganti ketiga. Tetapi apabila dhamir itu bersambung dengan isim, okey, dia akan kena ada isim, kemudian baru dhamir. Maka dhamir tersebut, dhamir huwa tadi dia akan berubah menjadi hu. Huma masih sama, hum masih sama. Jadi, kalau kita sama dengan perkataan qalam, pen maksudnya, qalamu huwa. Pen dia dan menjadi qalamuhu, qalamuhuma, qalamuhum. Dan hiya menjadi ha. Jadi pen dia untuk perempuan, pennya, pen Fatimah. Kan? Qalamuha, qalamuhuma, qalamuhunna. Dan untuk kata ganti diri yang kedua atau al-mukhatab, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Okey, anta menjadi ka saja. Kaifa haluka? Kamu apa kabar? Kamu. Bagaimana keadaan kamu? Itu masuk kaifa haluka. Bagaimana keadaan kamu? Kaifa halu anta asalnya. Jadi kita tukar anta kepada ka. Jadi kita akan kata qalamuka, pen kamu. Qalamukuma, qalamukum. Antuma jadi kuma, antum jadi kum. Kaifa halukum? Kum itu adalah antum. Okey, apa khabar kamu semua? Bagaimana keadaan kamu semua? Manakala anti menjadi ki, qalamuki, antuma menjadi qalamukuma, antunna menjadi qalamukunna. Jadi antum kena ingatlah domain-domain ini nanti. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada kata ganti diri yang ketiga, yang pertama, maaf, iaitu al-mutakallim, iaitu ana, nahnu. Oh, ana, mana ana? Ana menjadi ya saja. Okey? Ya, jadi kita sama qalami, qalamun tambah ana jadi qalami. Boleh kita sebut qalamui? Boleh, tapi bunyinya peliklah. Qalami, sebab ya dia memang sesuai dengan baris bawah sebelumnya. Okey? Kalau untuk menunjukkan kepada sebatang pen lah. Kalau dua batang pen, dia akan jadi baris di atas. Qalamai. Macam tu. Tapi tak payah pening-pening. Kita ambil yang satu saja. Qalami, pen saja. Kitabi, ummi, abi, akhi, apa lagi? Baiti, jannati, rumahku, syurgaku. Okay, jadi penggunaan ya dhamir di sini. Okay, kemudian nahnu menjadi na. Jadi kita akan sebut qalamuna, pen kami, ustazuna, abuna, abina, baituna, okay. Jami'atuna, universiti kami. Okay. Belakang tu pun ada isim. Maka terjadilah orang kata apa, sambungan di antara isim dan juga dhamir. Okey, itu adalah dhamir yang kedua. Dan dhamir yang ketiga ialah dhamir yang bersembunyi, iaitu dhamir mustatir. Ad-dhamir al-mustatir. Ya'ti ma'ahu af'al faqat. Ia datang pada fi'il sahaja. Okey, macam mana kita nak faham? Okey, ini tak ditanya pun. Okay? Ini just sekadar pemahaman kita lah sebagai ilmu kita. Jadi dia ada pada pertama dia akan didapati pada fi'il amar. Okey, kita selalu sebut. Okay, kita sebut, bila sebut isyrab, minumlah. Okey, di dalam perkataan isyrab, kata suruhan ni, minumlah, dia ada bermaksud anta. Muhammad, anta, ya Muhammad, anta, wahai Muhammad, awak. Tapi tak zahirkan anta tersebutlah. Sebab kita tahu isyrab tu anta dalam tu lah. Sebab orang tu mestilah mukhatab, orang di hadapan kita. Ya Ali, Iqra, bacalah. Isyrab, minumlah. Jadi sebab namanya sebagai dhamir mustatir. Yang kedua adalah pada fi'il mudhari', okey, iaitu pada dhamir anta, contohnya tashrabu. Okey, tashrabu qahwah. Bila kita sebut tashrabu qahwah, dah faham awak minum. Sebab kita tahu, okey, dia memang tersembunyi di dalamnya adalah dhamir anta dan dia wajib ada dalam tu. Itu sebab kalau di sini kita baca yastatiru fihi dhamir anta wujuban. Wajib ada. Perkataan isyrab dalam tu mesti ada wajib maksud anta. Begitu juga tashrabu, iaitu awak minum, memang ada perkataan anta di dalam tu. Itu sebab namanya wujuban, wajib ada maksud anta, awak minum. Itu sebab aina tazhab ataupun ila aina tazhab, ke mana kamu pergi. Walaupun tidak ada perkataan anta, tapi maksud anta itu ada pada perkataan tazhab. Okey. Dan yang terakhir ialah pada fi'il madhi dan juga fi'il madhi, fi'il mudhari', tetapi iaitu pada dhamir huwa, kata ganti diri yang kedua sahaja.
sorry, yang ketiga iaitu domir ghaib, huwa. Jadi Muhammad yashrabu qahwah. Kalau kita sebut yashrabu sahaja, kita tahu itu dia, kan? Dia minum qahwah, kopi, tapi kita masih belum jelas. Kita harus sebut. Kalau kita nak bina ayat, kita boleh sebut huwa yashrabu, betul, ayat tu betul. Ataupun kita letak nama orang. Macam saya beritahu tadi, huwa itu untuk satu orang, kita boleh tukar kepada nama. Muhammad yashrabu. Kalau dua orang, huma, Muhammad wa Ali yashraban. Okey, itu akan belajar pada fi'il nantilah. Jadi, dia adalah dalam fi'il yashrab itu ada domir tersembunyi, iaitu domir huwa. Okey, harus untuk kita tulis ataupun gantikan dengan orang, nama orang. Itu sebab namanya jawazan haru. Okey? Itu sahaja uh, perkongsian saya pada hari ini berkaitan dengan domir. Okay, mudah-mudahan antum dapat memahami dan yang penting cuba menghafal domir yang 14 inilah. Okey. Kalaulah tak boleh nak hafal yang 12, yang 14 tu, hafal 6 pun jadilah. Contohnya macam domir di sini, hu, ha, ka, ki, i, na. 6 tu pun dah boleh. Okey, itu untuk domain bersambung. Kalau domain yang berpisah, 6 tu yang mana? Hu, huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Macam tu. Okey, itu saja. Okey, jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.